السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dihormati pengurusi majlis, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali saya ingin merakamkan buat terima kasih di atas jemputan. Hampir banyak tahun yang tak datang. 3 tahun. Saya ingat kalau tak silap kali kedua dulu di sini yang polis buat sekatan yang tak bagi orang datang. Sebenarnya tuan-tuan dan puan, timbalan ketua polis Pulau Pinang bagi tahu kepada saya, kalau dalam markas tak ada masalah. Jadi janganlah kita ni kalau tengok polis buat roadblock dah takut dah. Ini yang kita kata ceroh. Saya tak takut pun nak datang di Pahang. Hak nak dengar ceramah pula takut. Ni mangkuk ayun namanya. Hak nak ceramah tak bimbang pun. Tak boleh bimbang. Kalau ada roadblock mereka nak pergi nak dengar ceramah. Dalam markas tak apa. Dalam kawasan markas. Jangan bimbang lah. Ya kita menang banyak kes dah. OCPD rompin kena rompin. Faham? Awak malu nak jawab kan? OCPD kalah. Diminta bayar 200,000 pada otak hatta dan seorang lagi tu. Kan? Jadi kita tak perlu bimbang. UMNO ni bukan jahat kan tuan-tuan. Cuma malaunnya. Kan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya sebelum kita menanti sahabat-sahabat lain nak datang, saya ingin memberi sedikit taklimat. Bagi saya, kalau malam-malam yang ada kuliah, tak perlulah kita wirid panjang-panjang. Kadang-kadang ustaz datang jauh, dia nak pulang jauh. Kita ada wirid panjang-panjang, tak payah. Saya nak ajar tuan-tuan yang saya buat tadi sudah memadai. Pertamanya ayat kursi jangan tinggal. Hadis Bukhari dan Muslim. Iblis sendiri mengajar sahabat Nabi, kalau kamu nak terhindar, selamat daripada godaan tipu daya iblis, jangan tinggal ayatul kursi. Allahu la ilah. Dan Nabi mengajar kita di sebelah malam, jangan tinggal amanah Rasul. Ini dan kita Riyadhus Shalihin semua ni. Amanah Rasul ni tuan-tuan dan puan, kelebihannya kita bakal mendapat perlindungan Allah di sepanjang malam. Jangan bimbang. Kemudian qul huwallahu ahad baca 3 kali. Karena menyamai seluruh Al-Quran. Kita nak baca seluruh Al-Quran kita tak mampu. Jadi kita gantinya qul huwallahu ahad. Kalau 3 ini kita kekalkan sebagai amalan harian sudah memadai. Jangan sampai tak ada langsung baca Quran. Jadi tak perlu nak wirid panjang-panjang kan. Ustaz pun nak ceramah panjang juga. Wirid panjang, doa panjang, ustaz ceramah panjang. Bila mau hadir dah. Kan? Jadi saya ni suka ambil pendekatan yang jangan menjemukan orang. Kan? Malam ada kuliah tak payah wirid dah. Macam tu cukup dah. Ayat kursi yang diingat. Siang malam. Amanah Rasul sebelah malam. Lepas maghrib kita baca. Qul huwallahu 3 kali. Ini muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah sedikit makna sebagai taklimat untuk sama-sama kita beramal supaya kehidupan kita di dunia ini kehidupan yang tidak sia-sia. Apatah lagi kita adalah pejuang-pejuang Islam yang siang dan malam bertungkus lumus untuk menjatuhkan UMNO dan Barisan Nasional. Jadi kalau kita sebagai pejuang Islam tak ada amalan yang khusus yang tertentu
Saya yakin dan percaya susah kita nak kalahkan musuh-musuh kita. Jadi kita perlu ada juga benda-benda tadi, secara ringkasnya ayat kursi, amanah Rasul, Wallahu ahad sebagai amalan harian. Jadi insyaAllah pada malam ini tidak ada tajuk khusus. Jadi biasalah bila datang ke markaz ni selama tajuk utama nak kata ke UMNO lah. Itulah kan kerja lain. Kerja saya pun memang kerja saya lawat UMNO. Pagi, petang, siang, malam. Tapi alhamdulillah tuan-tuan. Bila kita lawan UMNO ni, kita ni patut bersyukur pada Allah tau. Sebab apa? UMNO masih ada. Kalau tak ada UMNO, tak ada pahala kita. Jenuh diri. Jenuh solat sunat. Oleh kerana ada UMNO solat sunat sikit-sikit sudahlah. Lawan UMNO pahala muslimat jangan main-main. Kan? Kita fikir tengoklah. Kalau kita buang duri di jalan pun mendapat pahala. Kalau kerana Allah. Kita nak buang UMNO daripada muka bumi Allah Ta'ala ni. Kerana UMNO ni lebih dahsyat daripada dinosaur. Kan? Takkan tak dapat pahala kot. Logiknya begitu kan? Kalau buang duri di jalan pun dapat pahala. Nak buang UMNO daripada muka bumi Malaysia, takkan tak dapat pahala. Kenapa? Kerana Allah berfirman di dalam surah Al-Qasas, surah 28 pada ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ja'alnahum a'immah yad'una ila an-nar wa yaumal qiyamah la yunsarun. Itu ayat yang bermaksud dan kami jadikan yang ini di antara mereka pemimpin-pemimpin. Sebab tu di kalangan kita ni bukan semua boleh jadi pemimpin. Saya dah berceramah 20 tahun pun tak jadi YB lagi. Sebenarnya ini semua bonus. Ketentuan Allah. Kalau macam saya agak-agak lah. Kalau jadi YB boleh tahan juga pasal. Kalau masuk Dewan Undangan Negeri Kedah, UMNO lari tuan-tuan. Hujah Quran, hadis kau-kaunya kita bagi. Cakap banyak, kafir terus. Bukan susah kan? Tapi inilah ketentuan Allah. Tapi ingat dalam ayat ini. Dan kami jadikan di antara mereka yang ini pemimpin. Pemimpin yang bagaimana? Yad'una ila an-nar. Yang menyeru rakyatnya ke arah neraka. Wa yaumal qiyamah la yunsurun. Pada hari kiamat nanti, mereka tidak akan mendapat sebarang pertolongan. Syekh, entah main mana ni? Aku main Pahang. Ada Pahang. Duduk sini. Alamak. Saya pergi balik Pulau Pinang daripada sana. Ini SB ke apa? Cek tengok. Tak dengar? Ada. Dulu dia tinggal kat Pulau Pinang. Ni dah balik sini lah. Oh, bentuk lah. Oh, patutlah. Saya tengok macam kenal. Sebab saya FB pun dia tahu tuan-tuan. Saya tengok dan tuan-tuan ada FB tak? Semua FB. Sahabat baik saya. Ini ayat. Ingat. Ingat tuan-tuan. Ada sebahagian manusia yang Allah jadikan mereka pemimpin. Pemimpin yang bakal membawa rakyat atau penyokongnya ke neraka. Dan pada hari akhirat kelak, mereka tidak akan mendapat sebarang pertolongan. Di dalam sebuah hadis, riwayat Imam Tirmizi, "Innama akhafu ala ummati innama akhafu ala ummati a'immatal mudillin." Hadis sahih Imam Tirmizi. Di mana Nabi bersabda, sesungguhnya aku amat bimbang. Apa yang dibimbangi oleh Nabi? Satu perkara yang akan menimpa umatku, yakni di akhir zaman. Apa itu? Mereka bakal dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang sesat.
Nabi cerita macam tu je. Sebab tu kita wajib bersyukur adanya para ulama hadis yang memahami kehendak hadis ini, yang sekaligus juga telah memperincikan sifat-sifat pemimpin yang menyesatkan rakyat. Jadi malam ni kita nak cerita yang ni lah. Kita tengok ada atau tidak pada UMNO. Kan? Kalau tak ada pada UMNO, jadi kita kena undi UMNO. Kan? Nabi bersabda tadi. Nabi bimbang. Di mana umat Islam bakal dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang sesat. Pemimpin yang sesat, kata ulama, ada 3 sifat. Pertama, pemimpin yang mengajak rakyat melakukan bid'ah. Bukan baca Yasin. Yasin tak masuk neraka, tuan-tuan. Baca Yasin okey. Tahlil buat. Bid'ah yang membatalkan Islam dan iman ialah menolak hukum hakam Allah dan Rasul dan menerima pakai undang-undang ciptaan manusia. Ini batal Islam dan iman. Inilah kerja UMNO, tuan-tuan. Tuan-tuan setuju tak? 3 orang lah. Patutlah faham kalau kami sekarang di Kedah tu action lah kami. Ompak jalan pun satu macam. Maklumlah kita dah jadi kerajaan. Kan? Saya pun dah banyak masjid dah. Alhamdulillah. Di sekitar Senyap Tani. Dah boleh masuk dah. Kuliah subuh, khutbah jemaat. Saya bagi kau kodik kan kat depan. Ada kodik pula. Kan? Dia orang ni tuan UMNO. Dia kan kenal saya walaupun saya tinggal Senyap Tani. Kuliah-kuliah kita dia memang tak nak dengar ceramah politik lagi. Bila kita masuk masjid dia orang tak tahu, dia tengok. Siapa dia ustaz ni? Kan? Dengar khutbah jemaat kita gigit jari. Tarik-tarik jari hilang, tuan-tuan. Tertelan jari-jari. Ada sebuah masjid berhantaran dengan kampung saya. Saya kuliah subuh dah lama dah kat situ. 7 tahun. Pagi jemaat minggu ketiga. Solat subuh ramai. 4-5 sah. 200 orang masih terdekat. Kuliah subuh tinggal 30. Tak apalah pagi tu ada yang sibuk nak pulang kerja. Yang pension pun pulang. Mangkuk ayun semua. Tak mau dengar. Tapi takdir Tuhan. Bulan ni lah. Minggu kedua. Saya berkhutbah jemaat di situ. Pak Imam pun Pak Imam rompat. Dia tak buat pengumuman. Siapa yang akan baca khutbah hari ni? Tiba-tiba saya naik, tuan-tuan. Semua terpanjat. Puak-puak yang tak suka dengar kuliah subuh, takkan nak balik solat jemaah. Saya naik atas mimbar. Saya tengok muka dia orang. Mampus kawan ngaku hari ni. Hari tu, tuan-tuan. Kau punya khutbah. Cerita Islam, cerita Quran. Tu je. Ada seorang tua tu menung. Tak pernah dengar. Ni. Balik ni. Minggu depan. Itu pertama. Khutbah jemaat di sebuah masjid lain juga. Situ ramai UMNO. Cukup ramai kau-kau lah. Saya dah prepare dah nak bagi kau-kau ke dia. Peduli apa kan? Kita baca khutbah. Kan? Kalau kita tak bagi penjelasan, orang-orang yang menyokong UMNO akan terus di dalam kesesatan. Mereka menganggap soal pilih pemimpin,
soal beramal dengan undang-undang ciptaan manusia ni seolah-olahnya tidak salah. Sebenarnya, mengikut fatwa Dr. Hamka, kalau kita ni orang yang solat, tetapi kita meyakini ada undang-undang lain yang lebih baik untuk mengatur masyarakat pada undang-undang Islam, hukumnya kafir. Tanda cari itu nampak tafsir Dr. Hamka ada kat situ. Cuba sahabat bangun tengok. Ada tak jilid ke-8 kat situ. Tunjuk kawan no. Inilah ada 8. Kalau 7, 8, 9 ada kat situ bawah. Ada. Ada. Oh, ini cetakan baru kot. Sayangnya cetakan lama. Ya, Pak. Cetakan lama di juzuk ke-8 muka surat 182. Yang ini baru kalau tak silap saya. Juzuk ke-8 muka surat 151. Nah, surah yang ke-6 ayat 151 lah kalau tak silap saya. 151. Ni dah. Juzuk ke-8 muka surat 151. Kalau cetakan lama muka surat 182. Surah yang ke-6 ayat 159 ayat 6. Cuba dengar. Apabila ada keyakinan bahawa ada ajaran lain untuk mengatur masyarakat yang lebih baik dari Islam, kafirlah orangnya walaupun dia masih sembahyang. Tengok tak? Betul tak? Pegang terus, lepas tu pergi simpan. Baca tengok. Ada betul kan? Lepas tu saya tuan-tuan, saya tak takut dalam nak menyampaikan risalah Islam. 2 minggu sudah saya dapat panggilan telefon. Ada nak? Cetakan baru 151 muka surat. Kalau lama 182. Sebab saya kebetulan ada dua-dua. Cetakan lama kat Sungai Tani. Cetakan baru ni kat rumah Kuala Lumpur. Saya ada 2 rumah tuan-tuan. Tapi orang rumah satu kan. Rumah saja 2. Orang rumah tetap satu. Kini, dulu, kini dan selamanya. Dia orang kata, Ustaz ni dia takut bini. Ceramah yang power, bini takut. Tuan-tuan, saya tak takutkan bini saya. Cuma dia pun tak takut aku nak buat macam mana. Kan? Nak bagi hilang ngantuk kata apa. Ni bid'ah. Inilah bid'ah tuan-tuan. Yang boleh membawa kepada kekafiran. Kita baca firman Allah, kemudian kita baca hadis. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukma liqaumi yuqinun. Al-Maidah surah 5 ayat 50. Apakah undang-undang atau hukum jahiliyah yang kamu kendaki? Hukum siapa yang lebih baik daripada hukum Allah bagi kaum yang yakin? Faham tak apa dia maksud hukum jahiliyah atau undang-undang jahiliyah? Undang-undang jahiliyah atau hukum jahiliyah ini ialah mana-mana undang-undang yang menyalahi undang-undang yang diturunkan kepada Nabi, itu undang-undang jahiliyah. Contoh Allah turunkan satu undang-undang kepada Nabi SAW dalam bab qazaf, menuduh orang berzina. Undang-undang yang diterima oleh Nabi ialah yang mendakwa, yang menuduh hendaklah bawa 4 saksi. Tiba-tiba kita tukar undang-undang tersebut. Tak payah 4 saksi. Videotip pun boleh dah. Ini undang-undang jahiliyah. Meyakini boleh berhukum dengan undang-undang seperti ini? Jawapannya seperti tadi. Illa poci, yena dekat cercik. Habis iman tuan-tuan. Jadi kafir. Jangan main-main. Kan Allah tanya. Apakah kamu mau pada undang-undang jahiliyah?
Undang-undang siapa yang lebih baik daripada undang-undang aku bagi kaum yang yakin? Dan manusia yang paling dibenci oleh Allah ialah dalam hadis riwayat Tabrani, abghadun nas ila Allah azza wa jalla man yabtaghi fil Islam sunnatal jahiliyah. Itu dia dalil dia. Manusia yang paling dibenci oleh Allah atau manusia yang paling dibenci di sisi Allah ialah orang-orang yang mau undang-undang jahiliyah atau hukum jahiliyah dilaksanakan ke atas orang-orang Islam. Inilah manusia yang paling dibenci oleh Allah. Dia jadi pemimpin negara, dia melaksanakan undang-undang hukum hakam jahiliyah ke atas rakyat. Inilah manusia yang paling dibenci. Cuba tuan-tuan tanya, kalau Allah membenci kita, selamatkah kehidupan kita? Cuba tanya. Kalau selamat di dunia itu sebagai istidraj. Tahu istidraj? Allah saja nak membinasakan kita. Tetapi cara Allah nak membinasakan kita, dia bagi kita leka dengan kehidupan dunia. Falamma nasu ma dzukkiru bi fatahna alaihim abwaaba kulli syai hatta idza farihu bima utu akhadnahum fa idahum mublisun. Akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Surah yang ke-6 Al-An'am ayat 44. Maka apabila mereka lupa akan peringatan kami, ni manusia-manusia yang berpaling daripada petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah, Allah janji fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Allah bakal bukakan kepada mereka segala pintu-pintu kejayaan, pintu-pintu kesenangan dari segala sesuatu. Ada Ustaz UMNO, tuan-tuan, datang ke sebuah kampung. Dia kata apa? Inilah tanda Allah redha kepada UMNO dan Barisan Nasional. Kerana setiap kali pilihan raya, UMNO menang besar. Kemudian dia datang pula kampung saya. Pandai ceramah, tuan-tuan. 2 jam 18 minit dia ceramah. Kalau macam hampa ni kebasan CO. Dia baca ayat Quran hadis, ayat Quran hadis, ayat Quran hadis. Jadi kerana saya nak jawab apa dakwaan palsu dia, saya terpaksa menonton video ceramah dia. Memang hebat, tuan-tuan. Dia boleh sebut ayat ini dalam surah sekian, ayat sekian, ayat surah sekian, ayat sekian. Aku kata macam aku pula dah dia ni. Tapi dia UMNO lah. Dia kata UMNO ini adalah parti anugerah Allah meloya, tuan-tuan. UMNO parti anugerah Allah. Allah geli-geleman. UMNO setiap kali pilihan raya menang besar. Ini tanda Allah redha dengan perjuangan UMNO. Janganlah kelentong, ini ayat dia. Tatkala mereka lupa akan peringatan kami, lalu kami akan bukakan segala pintu-pintu kesenangan, pintu-pintu kejayaan dari segala sesuatu. Sehingga mereka sedang bergembira dengan nikmat kurniaan kami. Kami seksa mereka secara mendadak, secara mengejut. Dan ketika itu mereka berputus asa. Ini ayat, inilah istidraj. Iza ra'aita Allah yu'til 'abda min ad-dunya ala ma'afihi ma yuhibbu fa inna ma huwa istidraj. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang bermaksud, apabila kamu melihat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mengurniakan sebahagian dunia kepada hamba-hambanya. Apa yang diingininya semuanya tercapai, sedangkan dia ini durhaka kepada Allah. Maka sesungguhnya pemberian itu dinamakan istidraj. Istidraj ni macam ni lah.
Dia bagi, kemudian dia akan binasakan seseorang itu dengan kurniaan nikmat itu sendiri. Dalil Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 182. Walladzina kazzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Itu dalilnya. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, yang tidak yakin dengan perintah-perintah Allah yang terkandung di dalam Al-Quran, Allah menyatakan sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Akan kami binasakan mereka dengan kurniaan nikmat tersebut secara beransur-ansur dari arah yang mereka tidak ketahui. Ini yang berlaku pada UMNO, tuan-tuan, dalam pilihan raya 2008, Tuan Haji. Kan? Faham Ustaz kan? Baru nak start. InsyaAllah. Jadi kalau tengok panjang janggut tu, saya tahu Ustaz kan? Rupanya baru nak start. Tak apa. Kan? Ni yang berlaku ni kan? Sebab tu malam tu, dia datang ke kampung kami 2 jam 18 minit. Dia lanyak 4. Malam esok saya ceramah di tempat yang sama. Jawab balik. Orang UMNO semua keluar tuan-tuan. Satu taman tu. Nak dengar apa jawapan saya. Kan? Tapi kalau calang-calang lah, kita tak ada ilmu pengetahuan agama, kurang menguasai Al-Quran, hadis kalah kita sudah. Dia baca memang betul, tapi huraiannya tu nipis sangat. Sebagai contoh, UMNO akan baca, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Al-Baqarah 208. Wahai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhannya. Ustaz UMNO akan mentafsir ayat ini seperti berikut. Kita ni, Islam kita dah elok, tuan-tuan. Jaga solat baik-baik, insya-Allah syurga. Kalau bagi saya, kita kena bahas dulu. Apakah yang dimaksudkan udkhulu fi silmi kafah? Kalau jadi imam, mak lazim kalimi musaqal. Dia kena baca 6 harkat. Ustaz UMNO membaca silap. Tak cukup harkat. Tuan-tuan kena belajar ni. Tajik-tajik ni. Hukum mat ni. Kalau saya test ni kelang kabut ni. Mat jaiz berapa harkat? Mat wajib, mat lazim. Mat yang paling panjang berapa harkat? Siapa boleh jawab? Muslimat. RM100. Mat yang paling panjang berapa harkat? Tuan-tuan belajar kitab kecil. Saya belajar kitab besar. Ilmu tajwid. 20 harkat. Mat mana? Mat rempit. Itu cerita dia. Mat rempit lah paling panjang, tuan-tuan. Dia angkat saya, dia turun dia. 20 harkat pun dia tak semula. Faham, Muslimat? Kena faham. Kalau saya yang tafsir, kita akan hurai lebih sedikit. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam kafah keseluruhannya. Islam ini mengandungi 4 unsur terpenting. Pertama, Islam di segi akidah. Ini yang kita kait dengan undang-undang tadi. Kita mesti dan wajib berkeyakinan tidak ada undang-undang yang lebih baik, lebih adil daripada undang-undang Allah. Tuan-tuan, kita tinggal di bumi siapa? Jawab, abang. Tok Bilal. Bukan bumi UMNO kan? UMNO pun menumpang di bumi Allah. An-nas duyufur rahman fil ardi. Manusia itu tetamu Allah di muka bumi. Faham tak tetamu? Hari ini dibentung siapa tetamu, tuan-tuan? Saya. Takkan kamu SU ikut? Ada makan? Tak kaya sejuk kot. Ini satu kezaliman terhadap Ustaz. Manusia ini, kata Imam Al-Ghazali, adalah tetamu Allah di muka bumi. Saya nak buat contoh ni. Kita tetamu Allah di muka bumi. Kita kena ikut undang-undang peraturan Allah. Ini bumi dia, milik dia. Kita ni juga dimiliki secara mutlak oleh Allah.
Baik, kalau tak faham lagi, saya pergi rumah saudara. Bolehkah saya terus ketuk-ketuk pintu masuk rumah? Tak boleh. Sebab dia ada tetamu. Betul atau tidak? Apa yang perlu kita lakukan? Beri salam. 3 kali ya. 3 kali dah bagi salam, tuan rumah tak jawab. Tunggu pagi belah balik. Kita pusing ke belakang rumah, ketuk pintu lagi. Oi, mat. Orang mungkin letih, kan? Orang nak rehat, kan? Dah 3 kali kita bagi salam, tuan rumah tak jawab, belah balik. Kalau tak kena dia jawab. Dia buka pintu. Waalaikumsalam. Oh, ya Ustaz, sila masuk. Ingatlah, saya tetamu tuan rumah. Allah, Tuhan punya milik alam, termasuk bumi dan kita ni. Kita tetamu dia. Ni kita sesama kita. Saya masuk dalam rumah sahabat ni. Sahabat kata, Ustaz, sila duduk di bawah. Saya kata sofa dah, takkan nak duduk di bawah. Bolehkah kita sebagai tetamu bercakap demikian? Orang panggil korang ajak, tak? Betul tak? Korang ada. Ini rumah dia. Dia nak saya duduk di bawah, di bawah. Saya pun duduk kat bawah. Terdengar di dapur tu goreng cincang. Oh, boy, enaknya, sedapnya. Saya kata tuan rumah ni betul-betul pandai layan tetamu. Dia bawa keluar hidangan. Saya tengok semua makanan kegemaran saya. Elok saya nak makan, tuan-tuan. Sahabat kata, Ustaz, dalam rumah ni ada undang-undang. Tak boleh makan, ambil bau saja. Alamak, macam sidik sigar raga. Ataupun dia bawa kepada saya hidangan yang semuanya saya tak selera. Bolehkah kita sebagai tetamu? Tuan rumah, semua ni saya tak lalu makan. Boleh buat yang lain? Boleh tak? Kita pandai pula nak pergi rumah orang. Ini kita duduk di bumi Allah ni, tuan-tuan. Sebab itu bila kita menolak undang-undang dan peraturan Allah, jadi macam ni. Inilah undang-undang jadilah yang kita amat meyakini boleh kafir. Itu tadi, juzuk 8. Tak simpan lagi, dia ada kat situ. Jangan bawa balik rumah ni, sini benar. Tunjuk kat awam no. Tunjuk surah ke-6 kata. Surah ke-6 Al-An'am ayat 159. Tafsir Dr. Hamka juzuk ke-8. Kalau cetakan lama muka surat 182, cetakan baru 151. Yang kita baca tadi. Islam bermula dengan akidah. Akidah ni keyakinan, tuan-tuan. Nampak tak? Bukan sekadar meyakini rezeki kita di tangan Allah saja. Kita wajib meyakini hanya undang-undang Allah sahaja yang dapat menyelesaikan masalah. Hanya undang-undang Allah saja yang adil. Betul atau tidak? Tengok undang-undang ciptaan manusia. Anak Ibrahim difitnah sekali lagi. Kesian, tuan-tuan. Kawan dah lah kurus, letih, tunjuk video. Kawan yang prek, tetap prek. Perut buntir. Macam mana nak kata Anak Ibrahim? Saya berceramah dengan beliau 2 bulan yang lalu di balik pulau. Saya tengok dia kurus. Belum keluar lagi video ni. Kenapalah UMNO ni, tuan-tuan? Tak habis-habis nak fitnah rakyat. Allah, kita bimbanglah, tuan-tuan. Sampai masa dan ketika UMNO akan jatuh. Tengoklah contoh Husni Mubarak. Nama baru beliau. 30 tahun beliau memerintah bumi Mesir. Ni keturunan Firaun lah ni, dia ni pun. Macam-macam kezaliman yang beliau lakukan terhadap rakyat. Ulama dipenjara, ulama dibunuh, rakyat dibunuh sewenang-wenang. Dia jatuh dapat haji. Dalam tempoh 18 hari tersungkur Husni Mubarak ke bumi, tuan-tuan. Dia kaya raya. Sini 1 sen pun dia tak boleh belanja. Harta kekayaan dia, tuan-tuan, semua telah dibeku oleh kerajaan dia. Jadi UMNO kena fikirlah. Ni, hampa punya Tok Syekh nama apa? Syekh Adnan Rahimahullah. Jangan dah sombong lah. Ni najib-najib ni orang apa lah, mana? Orang Pahang. Hampa bangga lah. Perdana Menteri daripada Pahang.
Dulu kami bangga, kan? Perdana Menteri pada Kedah, Dr. Mahathir Mohamad Iskandar Kuti. Jangan Pandi Kuti. Kan? Pandi Kuti depan marah. Kan? Itu cerita dia tuan-tuan. Kan? Jadi kita kena Islam bermula, Islam yang menyeluruh bermula dengan akidah, keyakinan. Ustaz Lamno tu datang tuan-tuan. Kita patut bersyukur. Kita hidup senang lenang, aman adalah kerana UMNO dan pemerintahan Barisan Nasional. Itu dia. Kita pergi jumpa orang UMNO yang pencen tu, ada 1,000 ke pencen 1,500, tapi masih bekerja jadi gad. Dah senang lenang, hidup mewah, apa perlu jadi gad lagi? Tak cukup lah tu, tak senang lah tu. Barang naik tuan-tuan, barang semua mahal, tambah BN perintah, barang naik. Bila naik, baru naik. Berapa naik? Banyak naik. Hampa wirid lepas subuh 1 kali. Kan? Betul pun UMNO. Tengok UMNO perintah, hidup kita senang. Senang faham pun nak kerja lagi. Betul tak? Kalau dah kata senang, dah pencet, cukup dengan pencet. Tak cukup, mana tak senang lah tu. Kadang-kadang kesian orang UMNO kampung saya tuan-tuan. Bukan kita hina dia orang, tidak. Kehidupan macam lebih susah daripada saya. Kais pagi, makan pagi, kais petang, makan. Tu pun jangan duk wirid UMNO. Dulu, kini selamanya. Dulu, kini selamanya. Naik motosikal, exhaust bunyi tong 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 tong. Patutlah tong 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 tong. Exhaust besi. Kenapa tak pasang exhaust bulu? Tak nak kasih bunyi pun boleh. Ting 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 ting. Boleh ceramah tadi? Siapa kata tak boleh? Angkat tangan. Saya ingat malam ni saya dah 3 tahun tak datang. Ingat 1,000 orang lah nak datang ni. Banyak ni lah. Allah. Patutlah hampa faham tak benar. Tapi kira okey juga. Saya pernah ceramah tuan-tuan. Ada 10 budak hitam ya. 10 orang ya Tuan Haji datang dengar. Allah, remuk redam hati ustaz. Dah lah daripada 10 orang tu muslimat, 5 orang kejap-kejap bangun pergi tandas. Kejap-kejap bangun pergi tandas. Kencing tak lawas. Tinggal 5. Yang 5 ni pula yang tinggal 3 tanda dekat dinding. Tidur. Tinggallah 2 orang. 2 orang ni duduk kat depan ni. Ustaz kata nasib baiklah hampa ada 2 orang. Nah, boleh tahan. Hampa faham tak apa yang aku ajar ni? Yang kedua-dua ni pula buat macam ni. Cek-cek pekak. Tapi lu selama memang best. Barulah orang tak mengantuk kan. Sebab tu tadi saya tak nak wirid panjang. Jadi saya boleh panjangkan sikit ceramah saya. Saya selalunya ceramah ni 3-15 minit. Tapi kadang kalau dalam markas selalunya lajak sampai 1 jam setengah lah. Selalunya begitu. Jadi kalau dah wirid panjang kita nak balik saya pula kebetulan tak sihat dah 3-4 hari dah batuk. Dia nak jadi penat apa semua kan. Jadi itulah maknanya. Islam kita yang kita fahami, yang ulama ajar ialah bermula dengan akidah, keyakinan. Bukan soal rezeki saja kita meyakini Allah sebagai pemberi rezeki, tapi tidak ada undang-undang yang paling adil, yang paling baik, yang dapat menyelesaikan semua segala permasalahan melainkan undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Ini baru betul akidah kita. Yang kedua, tak cukup. Kita perlu memiliki akhlak Islam. Islam yang menyeluruh. Yang pertama, Islam di segi akidah. Yang kedua, Islam di segi akhlak. Perangai.
Islam ajar kita apa? Supaya senantiasa amanah, sabar, tawakal, redha, ikhlas, benar. Ini semua akhlak Islam. Salah satu amanah. Tapi bila tak amanah, jadi macam ni. Alah, negeri tuan-tuan di antara negeri yang banyak berhutang dengan kerajaan pusat. Betul atau tidak? Menteri besar kata tu biasalah berhutang. Itu menandakan hampa tak pandai perintah. Tuan-tuan, Pakatan Rakyat di Kedah 16 kerusi PAS. Perintah Kedah baru 3 tahun lebih sikit. Selama UMNO perintah Kedah dulu. UMNO perintah Kedah hampir-hampir 500 tahun. Inilah baru kita dapat rampas. 500 tahun UMNO perintah bumi Kedah, tuan-tuan. Hasil balak paling tinggi hanya sekitar 9 juta. Selama 500 tahun. PAS, Pakatan Rakyat perintah baru 3 tahun. Tahun lepas, hasil balak yang kita kutip di negeri Kedah 53 juta, tuan-tuan. Keluasan yang sama, kan? Kuantiti yang sama, tapi jumlah yang berbeza. Kenapa? Kerana PAS ada akhlak Islam, tuan-tuan. Amanah. Sebab tu kena hurai. Ini asyik kata kita jaga solat, kita Islam, kita dah elok dah. Alhamdulillah, lahir keluarga Islam. Tapi kalau Islam UMNO tak jadi, tuan-tuan. Dia kena Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, akidah Islam. Yang kedua, akhlak Islam. Amanah. Tak ada amanah. Amanah ni ada 2, tuan-tuan. Firman Allah di dalam suratul Anfal, surah ke-8 ayat 27. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Dengar ni contoh amanah ni. Kita semua sedang menanggung amanah. Pikul amanah ni, kita semua ni. Saya, tuan-tuan, pemimpin UMNO, pemimpin PAS. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan amanah Rasul. Dan janganlah kamu mengkhianati amanah yang diamanahkan kepada kamu, sedangkan kamu mengetahuinya. 2 amanah yang kita pikul. Pertama, amanah Allah, amanah Rasul. Apa yang Allah dan Rasul perintah pada kita dalam bentuk suruhan, wajib kita laksana. Dalam bentuk larangan, wajib kita tinggalkan. Itu semua kita pikul. Sebab tu kita nak tunai, kita nak laksana hudud. Kita nak batalkan semua lesen-lesen judi Arab. Sekiranya diberi peluang pemerintah. Kerana ni amanah yang kita pikul. UMNO ingat tak ada amanah lah. Dia kira dia nama dia Najib. Apa nama dia? Muhammad Najib lah. Muhammad Najib Abdul Razak rahimahullah. Oh, dia kata pasal sebab nama dia nama Islam. Islam aku okey lah. Akidah Islam. Akhlak. Takkan tuan-tuan tak baca newspaper. Itu amanah Allah Rasul. Amanah yang kedua, amanah yang diamanahkan kepada kamu, sedangkan kamu mengetahuinya. Mereka yang dilantik menjadi wakil rakyat. Ini amanah, mandat daripada rakyat. Tengok isteri Najib. Betul tak? Dia pergi Dubai. Utusan lawyer takkan siap. Tak bosin, tak jadi. 3 hari dah, tuan-tuan. Tidur di hotel di Dubai 1 malam, Tuan Haji, 100,000. Ada riwayat yang menyatakan 120,000. Riwayat yang ketiga menyatakan 140,000. Macam hadis lah. Rosmah RM, Rosmah Mansur, bukan ringgit Malaysia. Tidur di hotel Dubai. Tuan-tuan,
Mana dia ulama-ulama UMNO? Mana pergi 40 ulama muda? Mereka dah jadi 40 penyamun dah. Mana mufti Pahang? Mana mufti negeri-negeri lain? Tak ada hujahkah untuk menyatakan kepada najis, inna rijalan yatakhawwaduna fi manillah bighairi haqq falahumun nar yaumal qiyamah. Hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab Riyadhus Shalihin. Sesiapa orang-orang yang membazir harta benda rakyat pada hari akhirat nanti, mereka akan ditampak ke dalam neraka. Itu hadis. Tak ada ayat Quran kamu pergi. Ada. Surah ketiga. Ali Imran. Ayat 161. Muka surat 95. Rujukan tafsir Profesor Mahmud Yunus. Wa ma kana li nabiyyin ayyaghulna wa man yaqlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Tuan-tuan dan puan, turunnya ayat ini surah ketiga Ali Imran ayat 161 muka surat 95 tafsir Profesor Mahmud Yunus dikaitkan dengan satu dakwaan golongan munafik di bumi Madinah. Mereka mendakwa, mereka menuduh Nabi selepas tamatnya peperangan Badar, mereka menuduh Nabi telah mencuri sebuah topi merah. Topi FRU. Dah perang kena pakai topi lah. Puak-puak munafik ni dia tuduh Nabi. Allah turunkan ayat ni nak bagi tahu seorang Nabi dia takkan khianat. Nampak tak Pak Haji? Ayat ini dikaitkan dengan pemimpin negara. Sesiapa yang jadi pemimpin negara tak boleh sama sekali berlaku curang. Songlah. Guna wang rakyat sewenang-wenang. Macam UMNO buat ni. Kesian tuan-tuan. Esok di akhirat mungkinlah. Yang digunakan kalimah mungkin. Najib boleh menjawab, wahai Tuhanku, maafkanlah aku, ampunkanlah segala dosa aku. Aku jahil tentang Islam. Aku bukan tak ada. Tuan penasihat 25%. Tetapi malangnya, dia tidak memberi nasihat kepada aku. Harap ni saya tebal. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Menteri Agama, orang negeri aku cerai. Tuan-tuan, saya ni tuan-tuan tak tahu lah. Ulama UMNO ke Ustaz UMNO, anytime, anywhere. Nak berdebat, cakap besar dah. InsyaAllah saya yakin dengan hujah-hujah saya, dia orang tak mampu nak patah. Bukan saya reka, saya boleh tunjuk muka surat sekian yang jangan jadi. Saya boleh tunjuk, sebab tu saya khutbah semaat hari tu dibantu yang kata polis, kata ramai kau saya bagi. Ketua polis tengok macam dekat saya tuan-tuan. Satu macam. Saya tengok dia dua macam. Sewaktu jamuan makan, saya tanya dua soalan kat timbalan Ketua Polis Pulau Pinang. Datuk, maaf nak tanya sikit. Saya melihat pada pandangan saya, polis di Raja Malaysia ni macam berat sebelah lah. Dia asyik nak tangkap orang Pakatan Rakyat. Dia pun terpanjat. Alamak, Ustaz ni berani tanya aku. Aku nak takutkan hang pasal apa? Aku takutkan Tuhan saja. Soalan kedua, ISA. Saya kata adil ke Datuk? Polis menahan seseorang tanpa bicara. Tidak dibuktikan kesalahan. Dan dia bagilah penjelasan dia kepada saya. Tapi akhirnya dia tanya daripada mana atau Ustaz ni? Mungkin lepas ni dia orang nak intip saya lah pula. Saya tak takut tuan-tuan. Saya nak hidup di dunia ni berapa hari. Umur saya sekarang 57 tahun. Macam-macam penyakit ada tuan-tuan. Pergi cek, doktor kata tak ada harapan nak sembuh penyakit Ustaz. Paling lama pun Ustaz boleh hidup 50 tahun lagi.
kata terima kasih doktor. Ada peluang untuk lawan UMNO Barisan Nasional. Oh, ya Rosmah sesuka hati ya guna wang rakyat. Ini bukan orang Islam, ini Melayu. Orang Islam dia ada akhlak Islam, dia amanah. Karena ini amanah rakyat, tuan-tuan. Kita pernah terbaca juga Rosmah menghadiahkan jam tangan bernilai 500,000 tuan-tuan kepada 14 orang. 7 juta. Mana dapat wang begitu banyak? Boleh sahabat? Nama apa tu yang nyebut dia? Hantar nama apa? Nordin. Boleh Cik Nordin. Selamat ke ni? Okey ya. Tuan-tuan okey ya? 8.30 dah. Boleh berhenti 10.30. Tuan-tuan boleh tunggu kan? Hampa tunggu tak lagi aku nak balik lah. Ni amanah ni. Bukan sekadar amanah kita pada Allah Rasul saja. Sesama kita. Saya sampai hari ini tuan-tuan, saya masih memegang satu amanah. Ada seorang hamba ni, dia pilot kapal terbang. Dia datang rumah saya dalam sebuah envelope dia seal. Ustaz, kalau sekiranya saya meninggal dunia, baru Ustaz buka envelope ni. Tuan-tuan tahu berapa lama saya simpan envelope ni? Sampai sekarang belum saya buka. Punya amanah. Hampa tengoklah muka aku. Saya tak buka. Saya boleh buka. Baca apa benda dia tulis. Kemudian seal balik. Karena ini amanah dia. Dia kata, selagi saya hidup jangan buka. Dia pun tak mati-mati lagi. Saya pun teringin juga nak tahu apa amanah yang terkandung dalam surat tersebut. Mungkin satu hari bila dia tak ada, saya buka. Kan? Tengok-tengok tuan-tuan. Segala harta saya di luar negara. Turkistan, Afghanistan, Kyrgyzstan. Kesemuanya adalah milik Syahrir Long. Kaya. 25 hari bulan anak anda kahwin. Sampai hari ini saya pesan kat isteri saya rumah, jangan buka. Ini amanah. Sampai hari ini. Sebab Islam bukan akidah saja yang dibicarakan, tetapi juga akhlak. Amanah. Sebab itu kalau pemimpin tak amanah, tuan-tuan, jadi macam negeri hampa. Jadi macam negeri Kedah. Hutang 2 bilion. Bila kita ambil alih pemerintahan di negeri Kedah, baru kita tahu, tuan-tuan, banyak wang anak syarikat negeri Kedah semuanya disalurkan untuk kepentingan UMNO, tuan-tuan. Boleh tak? Syarikat anak syarikat negeri. Anak syarikat kerajaan mana boleh. Ini wang rakyat. Tengok voucher bayar ke UMNO. Program UMNO itu di Kedah. Ustaz Azizah Razak bagi warning ke UMNO. Hampa jangan main-main dengan aku. Bahasa Kedah lah. Hampa cakap banyak tak lagi ke londeh. Sedap hampa kot. Sedap londeh. Londeh ni tanggal seluar. Dia orang cakap banyak juga. Dia londeh. Satu. Sekarang dia orang diamlah, tuan-tuan. Kemaluan besar lah dia orang. Dah kena londeh. Jangan main-main. Saya tak boleh bayang, tuan-tuan. Kalau saya masuk Dewan Undangan Negeri atau Parlimen UMNO ni, mesti hari-hari bergaduh dengan aku. Aku lanyak cukup-cukupnya. Tak payah ada mak sabu, aku pun boleh. Saya di parlimen yang saya paling geram, saya paling benci sekor. Tak malah guna kata sekor. Pasal salak. Menyalak macam anjing. Saya tengok tentu dalam TV secara langsung parlimen. Apa dah orang pakatan rakyat. Sikit-sikit Al-Quran hadis. Sikit-sikit Al-Quran hadis. Saya tak boleh bayang tentu kalau saya duduk di parlimen. Saya akan bangun. Yang berhormat, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah yang keempat An-Nisa ayat 59. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa Rasul. Yang bermaksud, maka apabila kamu bertelingkah
maka kembalilah kamu merujuk pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah juga yang termaktub dan terkandung di dalam perlembagaan piagam Madinah. Jadi yang berhormat pasti salah, tolong jangan biadab, nanti jadi kafir. Lepas tu yang di-Pertua Dewan, yang berhormat, tarik balik kepada bapak hang. Lepas tu keluar Dewan beramai-ramai. Digantung 3 bulan. Saya pergilah tempat dia, selanyak cukup. Tolong bagi tahu kat wakil ayat 4. Kalau dah jahil Islam, jangan menghina Islam, tuan-tuan. Tuan-tuan, Nabi bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa tak suka dengan sunnahku, dia bukan umatku. Hadis Bukhari Muslim. Kita apa pun yang kita bicara, yang kita nak buat, yang kita nak amal, panduan kita dua, Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ni tak suka. Sikit-sikit Quran, sikit-sikit hadis. Nak jadi apa ni? Pemimpin negara kita tuan, tak ada akhlak Islam. Tak cukup. Ibadah. Ibadah pula dua. Ustaz UMNO mereka tak kurai benda ni. Ada ibadah umum, ada ibadah khusus. Ibadah khusus, solat, puasa, zakat, haji. Umum, macam-macam. Berbuat baik kepada kedua ibu bapa, menunaikan amanah. Lagi apa? Amal ma'ruf nahi mungkar. Lagi apa? Menentang golongan kafir, menentang golongan munafik. Kesemua itu adalah ibadah. Mereka tak faham. Sebab tu orang Melayu ni, yang menyokong UMNO, mereka nampak ibadah itu solat, puasa, zakat, haji. Oh, tambah dah pergi haji. Action. Tanya pula, Ustaz berapa kali pergi haji? Saya pergi haji 2 kali. Tuan haji 4 kali. Kali pertama Pak Haji pergi Mekah buat haji apa? Haji ifrat. Haji ifrat ni sana Pak Haji. Dia tengok. Haji dulu, umrah kemudian. Memang betul, cerdik juga untuk ni. Kali kedua haji tamatuk. Tamatuk macam mana? Umrah dulu tak. Haji kemudian. Betul? Kali ketiga, haji qiran. Macam mana haji qiran? Haji dan umrah niat sekaligus. Cerdik untuk ni. Kali keempat, haji bakhil. UMNO duk bangga tu lah tuan-tuan. Pergi Mekah berdoa depan Kaabah, nangis-nangis. Dan lepas dia habis doa, saya pula doa, ya Allah, hancurkanlah UMNO dan Barisan Nasional. Dia tengoknya apa kau ni? Apa kena mengena doa hancurkan UMNO Barisan ni? Ikut suka saya. Saya pergi Mekah 3 kali. 2 kali haji, sekali umrah. Setiap kali pergi tuan-tuan, itulah doa saya. Saya tak minta saya kaya. Tak pernah minta. Murah rezeki pun saya tak sebut. Yang saya minta, ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuan agamaku untuk aku beramal dan berdakwah. Yang kedua, ya Allah, hancurkanlah. Kalau ada orang UMNO dengar baik-baiklah. Menteri Agama hampa mampu tak baca ayat ni? Kalau tak yakin dengan Quran, pergi Mekah sia-sia. Pergi Mekah sia-sia. Itu jilid berapa tu? 789 ya? Tengok ada tak? Kita nak jawab sudah UMNO. Kalau sekadar pergi Mekah setiap tahun membadi, berdoa depan Kaabah, tapi tak yakin dengan Quran, bahkan merendah-rendahkan Al-Quran. Allah berfirman di dalam surah ke-7, kebetulan dah ada tafsir, saya nak baca bagi tuan-tuan dan puan-puan dengar. Surah ke-7 tulis.
Nama surah Al-A'raf ayat 40. Kalau kitab tafsir pimpinan Ar-Rahman, saya takkan jauhi ayat ini pada muka surat 281. Kalau cetakan Rumi, muka surat 350. Surah ke-7 Al-A'raf ayat 40. Saya akan terjemah dan kita akan dengar tafsiran di sini, tuan-tuan. Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyaf wa kadzalika najzil mujrimin. Yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maksudnya dia tidak membenarkan perintah Allah. Dia tak yakin. Kemudian wastakbaru anha. Kesalahan yang kedua, dia merendah-rendahkan perintah-perintah Allah. Mana boleh curi potong tangan, zalim. Itu dia. Mana boleh laksana undang-undang Islam, zaman teknologi hari ini tak sesuai. Itu merendah-rendah. Karena dua kesalahan biadab ni, tuan-tuan. La tufattahu lahum abwabus sama. Tidak akan dibukakan pintu langit. Apa maksud tidak dibukakan pintu langit? Nanti saya jawab. Itu dia. Di sini terdapat dua keputusan. Menurut tafsir Ibnu Abbas, tidak ada amalan mereka yang diterima oleh Allah. Itu dia. Tuan tak terima. Kesalahan? Mendustakan perintah Allah. Yang kedua, merendah-rendahkan Al-Quran. Kan tadi kita tetamu Allah, kena ikut lah tuan-tuan. Lagi. Dia ada lagi. Dalam riwayat, dalam sini Ibnu Abbas juga menyatakan maksud tidak terbuka pintu langit itu ialah tidak menerima amal mereka dan doa mereka. Jadi doa di bumi Kaabah tu, tuan-tuan, di bumi Mekah sia-sia. Doa tidak diterima. Amalan juga tidak diterima. Ada lagi satu. Tengok dia kata, tuan-tuan. Lagi satu disebut amal tidak diterima dan roh pun ditolak buat naik ke langit. Makna dia pintu langit tidak dibuka buat menerima roh mereka setelah mereka mati. Roh orang beriman ni, tuan-tuan, diangkat ke langit. Roh golongan seperti ini ditolak semula ke alam dunia. Tak diangkat ke langit. Makna dia berniaga di dunia ni. Ayam tu yang jadi apa? Bukan pucuk. Pengundi hantu. Puak-puak ni ada pangkah kat UMNO. Dah mati 100 tahun boleh pangkah ni. Tuan-tuan ingat tak ada dalam kitab. Kalau tuan-tuan buka terus tafsir Pimpinan Ar-Rahman, dia sebut ketiga-tiganya sekali. Doa tidak diterima, amalan ditolak dan roh tidak diangkat ke langit. Kemudian Allah menyatakan wala yadkhuluna jannah. Mereka tak akan masuk syurga. Hatta yalijal jamalu fi samil khiyat, sehingga seekor unta boleh masuk ke dalam lubang jarum. Maknanya perumpamaan ini untuk menyatakan tidak mungkin mereka masuk syurga. Nampak tak, tuan-tuan? Mustahil. Golongan ini tak akan masuk syurga. Kenapa? Kerana dua sifat. Mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka merendah-rendahkan Al-Quran. Takabur. Takabur ni makna al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Hadis riwayat Imam Muslim. Takabur ini menolak kebenaran dan memandang rendah kepada manusia. Dalam kes ini menolak kebenaran Quran dan memandang rendah terhadap Al-Quran. Yang ini memandang rendah terhadap Allah. Sebab itu orang yang ada sifat ini, Nabi kata sifat takabur tak masuk syurga. Macam ayat ini juga. Sebab dia ada sifat takabur. La yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqal dzarratin min kibrin. Hadis Muslim. Siapa yang ada sifat takabur sebesar zarah pun tidak akan masuk syurga. Sebab tu, tuan-tuan, Islam bukan sekadar ibadah semata-mata.
Kalau ibadah begini orang UMNO, kesian tuan-tuan. Pergi Mekah, 10,000, 15,000, tiap-tiap tahun pergi umrah. Alamak. Saya rezeki saya, 3 kali pergi, 3 kali semua orang sponsor. Maklumlah Tok Guru. Kali pertama, saya pergi dengan ibu saya, adik-adik sponsor. Selamat. Gigi saya, isteri saya gigit jari tuan-tuan. Kan? Tengok saya pergi. Nak buat macam mana orang sponsor saya seorang je. Kan? Itu saya balik tahun 95. Dia pun nak mengeluh, bang, bila lah dia nak pergi. Nantilah, sabar-sabarlah. Paling tidak pun saya kata, esok bila saya dapat keluarkan KWSP saya, ketika berumur 55, kan? Boleh kita pergi 2 orang, insyaAllah. Kan? Banyak tak banyak lah, 3 juta. 3 juta rupiah. Kan? Takdir Tuhan, tuan-tuan. Dalam saya pujuk dia, sabarlah. Kan? Saya pergi makan nasi kandar. Okey, nasi kandar tu memang dia anak murid saya, mama. Dia memang baik dengan saya. Dan konsak, awal anak main makan nasi kedai hang lah, mau tak makan. Ni ustaz, saya ni ada satu hajat, apa dia? Mak saya nak hantar orang pergi Mekah. Dia nak bagi 8,000. Tapi dia tak muslimat. Dia tak mahu laki-laki, orang perempuan. Tapi orang perempuan mesti ada syarat. Tudung labuh, solat tak tinggal. Ustaz boleh cari tak? Ada dah calon tu. Siapa dia? Bini aku. Dia pun kebetulan mak dia ada kat kedai. Cakap ini ya. Nama, ada mana? Anak UMNO kacara. UMNO apa dia? Ada dia cari. Baik. Lalu mak dia bagi 8,000. Adalah dia simpan kami itu sikit. Isteri saya pun pergilah Mekah tahun 2005. Buat haji. Dulu saya pergi seorang. Ini giliran saya pula dia tinggal tuan-tuan. Saya pun bawa lah pergi Pulau Pinang. Kan? Naik daripada Pulau Pinang. Dah sampai check in apa semua kan. Saya nak balik kan, nak tunggu apa? Dia marah saya. Tunggulah kejap. Dia kata, kan, kita ni entahkah boleh bertemu ke tidak. Saya bukan tak mau tunggu tuan-tuan. Aku dah tak tahan nak menangis ni. Hantar dah. Hero tak tahan ni. Ceramah memang hebat. Tapi dalam bab-bab ni aku pun tak tahan. Mana? Dia pergi 2005. Aku balik, aku menangis berapa jam tuan-tuan. 40 hari tak tengok isteri aku. Lepas tu dia balik Mekah 2005. Saya pula pergi ke Yaman 2006. Saya kata siapa pun tak boleh benar pergi hantar saya kat airport. Aku takut aku menangis. Tak lagi dia tak menangis, aku yang menangis. Aku balik ke Malaysia, dia pula pergi Yaman. Tak kacau. Apa pun tak boleh. Anak sulung saya kata, abah, cik nak ikut hang boleh lah. Kan? Tu saya pun kontrol ni tuan-tuan, tak kira dah. Kan? Macam gambar Hindustan tu. Kan? Isteri saya kesian, kena tinggal setahun. Saya pergi setahun, direct tak balik. Kadang nak pergi 3 tahun. Tiba-tiba anak saya nak kahwin. Saya pulang. Dah pulang, saya buka sekolah pula. Tak lagi saya beritahu lah, saya tak sekolah. Masa duduk kat Yaman, tutup sekolah. Saya telefon balik Malaysia, dan ni macam ni lah. Kita pergi umrah di bulan Ramadan. Awak daripada Malaysia ke Mekah, saya daripada Yaman ke Mekah. Yaman ke Mekah sekejap ni lah. Sejak 15 minit lah. Tapi naik kapal terbang lah, jalan kaki 3 tahun dah sampai. Pergilah di Mekah. Jadi berlakulah cerita drama cinta Mekah. Orang cinta Madinah, kami cinta Mekah. Bertemulah di Mekah. Kan? 14 hari ya. Jadi cita-cita saya tercapai juga. Anak umrah di bulan Ramadan mengikut hadis Bukhari menyamai satu haji. Kelebihan umrah di bulan Ramadan kerana kita berpuasa. 2 minggu tuan-tuan dapat sempat jumpa dia. Kemudian hantar dia balik. Oh, hero pun mula tak tahan lah. Dia pula menangis pula kat airport. Aku kata cerai dah aku hari ni. Nak duduk kontrol ni. Kan? Cerita dia. Dia pun pulang ke Malaysia. Saya pulang ke Yaman. Tahun 2007 saya pulang semula ke Malaysia. Bulan 4. Genap tahun saya tinggal di Yaman.
Takdir Tuhan dalam 2008 ada seorang korporat telefon. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz nak pergi Mekah dah. Saya kata saya 2 kali dah. Haji sekali, umrah tak apa. Ustaz pergi sekali lagi. Saya sponsor semua. Berapa pun Ustaz cari. Saya kata kalau saya seorang tak boleh. Kena bawa mem besar sama. Isteri saya dah. Tak apa. Saya sponsor dengan isteri Ustaz. Saya pergi. Bapak dia tu datuk. Mak dia tu datin. Saya santri. 2009 dua-dua kami sekali dengan datuk dan datin ke Mekah pula. Tengok tuan-tuan rezeki. Bukan UMNO bagi. Tuhan bagi. Saya tak bimbang tuan-tuan. Alhamdulillah saya cukup yakinnya. Dah 20 tahun dah duduk dalam bidang dakwah. Tuan-tuan tak payah ajar saya lah. Bab akidah insya-Allah. Kita yakin. Allah sebagai pemberi rezeki. Undang-undang Allah saja yang terbaik. Nampak? Sebab tu kita memperjuangkan agama Islam juga ibadah. Jangan sampai tak ada cita-cita tuan-tuan. Man mata walam yaghzu walam yu'addi nafsahu bihi mata ala syu'batin min nifaq. Baru sejam 10 minit. Boleh sikit lagi? Boleh ya? Tuan-tuan rasa boleh ke tak boleh? Terus terang. Jangan ada rasa apa-apa kemaluan kau jangan. Barang siapa yang mati tak pernah berjuang dan tidak pernah terlintas di dalam hati untuk berjuang menegakkan agama Islam, mati munafik tuan-tuan. Berjuang ibadah, tapi UMNO ajar rakyat solat, puasa, zakat haji. Sedangkan ayat tadi kita dah baca. Kalau kamu orang UMNO, pemimpin UMNO tak yakin dengan undang-undang Allah, merendah-rendahkan undang-undang Allah, kamu ni doa kamu tidak diterima, amalan kamu ditolak. Ketika mati roh tidak diangkat ke langit. Siapa yang kata tak betul? Ni. Buka pimpinan Ar-Rahman, cukup jelas. Dia sebut ketiga-tiganya sekali. Berarti bila saya baca khutbah jemaah yang lalu, ketua polis itu tunduk, tuan-tuan. Anak saya puji, hari ni memang khutbah. Saya kata bukan hari ni, setiap hari ni penceroi, tak reti menilai. Tu cerita dia tuan-tuan. Tak cukup nak ibadah. Ada lagi satu. Syariah. Kan kita sebut tadi, orang UMNO, orang PAS, DAP, Pakatan Rakyat, semua ni adalah tetamu Allah di muka bumi. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan berjumpa dengan arkitek yang mereka bentuk bangunan ini, kalau jumpa dia 10 tahun yang akan datang, tanya dia, ingat tak markas sekian-sekian? Dia boleh ingat. Sebab dia yang buat. Tandas kat mana, pintu berapa, betul atau tidak tuan-tuan? Ini kita Tuhan tuan-tuan. Takkan Tuhan tak tahu undang-undang mana yang baik, undang mana yang adil, yang dapat menyelesaikan masalah. Kita buat contoh. Curi. Hukum mencuri, hukum UMNO Barisan Nasional penjara 3 tahun. Sewaktu di dalam penjara, banduan tersebut hendaklah diberi makan minum. Betul atau tidak? Kalau tarif RM10, sebulan 300, tahun 3,600, 3 tahun ada 10,800. Siapa yang bayar makan minum dia? Betul, kredit pagi. Siapa kata kerajaan? UMNO lah tu. Mana kerajaan? Kita lah. Kita pembayar cukai. Dah lah dia songlak habis, dia curi habis harta benda kita. Kita bagi dia makan pula. Alamak. Ini undang-undang UMNO, Barisan Nasional, undang-undang Jahidah. Tak selesai masalah. Apabila telah dibebaskan, saya yakin dia akan mengulangi lagi jenayah dia. Betul atau tidak? Mari kita tengok undang-undang Allah. Undang-undang Allah modal kecil saja. Undang-undang manusia 10,800, ingat. Undang-undang Allah mencuri potong tangan. Sebilah kapak RM25 ya tuan-tuan. Sebilah kapak. Faham tak? Kalau contoh kapak lah. Letak tangan atas tu, putus. Tak payah penjara. Sila balik. Dia balik dalam keadaan tangan dah tak ada satu tuan-tuan. Tinggal satu lagi. Agak-agak tuan-tuan, beranikah dia nak mengulangi jenayah yang sama? Dia fikir 2 kali tuan-tuan. Kalau kecuri sekali lagi,
Dia potong tangan ni, aku tak ada peluang nak korek ke hidung. Nak cabut bulu hidung pun tak boleh, dia tak ada jari lah. Hampa faham tak? Yang mana berkesan tuan-tuan? Kan kita ni tetamu Allah, janganlah biadab. Merempak. Dia merempak, dia rampas barang. Tuan barang dibebaskan. Sabit kesalahan, potong tangan kanan. Potong kaki kiri. Yang tinggal kaki kanan, tangan kiri. Macam ni tuan-tuan. Nak rompak lagi kan? Muslimat pun tak takut. Tengok dia tepak sekali. Apalah orang UMNO ni, orang Islam, orang Melayu tak mau undang-undang Allah. Boleh kata zalim pula tu. Dia yang zalim sebab dia rampas. Nak ambil gambar, bagi tahu dia orang nak senyum. Ini muka handsome macam ni pun 5 pound lah. Nampak tuan? Sebab itu perlu ada syariat. Kita tak boleh buat syariat kita sendiri. Inil hukmu illa lillah. Hak menetapkan hukum ialah hak Allah. Al-An'am ayat 57 kalau tak salah. Berarti Islam kita ada 4. Nampak? Jadi kembali pada perbahasan saya yang awal, ada pemimpin yang bakal membawa rakyat ke arah neraka. Dan di antara amalan mereka mengajak rakyat melakukan bid'ah. Bid'ah yang membatalkan Islam dan iman ialah menolak hukum hakam Allah dan Rasul, menerima pakai hukum hakam ciptaan manusia. Karena tak ada undang-undang Islam lah tuan-tuan. Anwar Ibrahim sekali lagi difitnah, dizalimi. Nak tunggu mufti, nak tunggu orang yang konon-konon pandai apa dia ilmu hadis, mampu tak cakap tuan-tuan. Saya tengok muka Anwar Ibrahim 2 bulan lalu di balik pulau ceramah saya di masjid. Dah habis ceramah saya minta maaf kat dia. Datuk Seri, saya nak minta maaf kepada Datuk Seri segala kesalahan, kesilapan saya. Dia kata nak minta maaf apa pula Ustaz? Terus teranglah Datuk Seri. Waktu Datuk Seri duduk dalam UMNO, saya yang kuat mengatakan Datuk Seri ni. Saya yang kuat lanyak Datuk Seri. Dia ketawa tuan. Saya maaf tak, dia peluk saya. Saya dengan dia tak ada apa dah. Yang Datuk T tu siap. Datuk T. Tahu apa T? Oh, tuan-tuan tak tahu. Bukan teriuk. Kita kena hurai bagi faham dulu. Datuk ni pun tuan-tuan, dia ada jenis-jenis dia. Ada grade-grade dia. Macam buah durian. D24 nak. Datuk ni dia ada ABCD dan T. Datuk A. Datuk A tu Datuk Anugerah Sultan. Sultan Anugerah dapat gelaran Datuk. Ni bagus. Ada grade B. Haji, Datuk beli. Dia beli. Bagi 100,000 dapat gelaran Datuk ni tak pakai. Ada Datuk grade C macam saya. Sebab ada cucu. So, ada Datuk grade D sebab dia dukun. Orang panggil tu Datuk T, Datuk T. Cerita macam tu. Nampak tak? Orang yang nak mendakwa Anwar Ibrahim berzina tu sendiri tuan-tuan, penuh dengan skandal. Kita dengar firman Allah di dalam surah ke-49 Al-Hujurat pada ayat yang ke-6. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, sekiranya rahim tambici membawa berita, maka telitilah terlebih dahulu kebenaran berita tersebut. Dia sendiri pun dulu orang pernah sebut juga prank. Betul tak?
gadis yang berumur 15 tahun, betul atau tidak? Yang bela gadis tu pula masuk penjara, tuan-tuan. Mahkamah Malaysia ni betul-betul mahkamah nang boti nang kui boti kui. Lingguan yang masuk penjara 2 tahun, tuan-tuan. Yang bela pula masuk penjara ni apa cerita ni Malaysia? Nabi bagi tahu, tuan-tuan, dalam hadis sahih. 3 hakim, 2 masuk neraka, seorang masuk syurga. Di Malaysia, tuan-tuan, semua hakim masuk neraka. Itu hadis saya, bukan hadis Nabi. Mana-mana hakim yang tak berani menegakkan kebenaran, dia tahu benda tu salah, tapi dia mempertahan juga kesalahan tersebut kerana nak jaga kepentingan masuk neraka, tuan-tuan. Sian dan Ibrahim. Doa-doalah. Mudah-mudahan fitnah ini akan berakhir, tuan-tuan. Sampai ada cubaan nak bunuh Wan Azizah. Betul atau tidak? Kereta tu ditarik keluar. Nak kidnap, nak colek cucu dia pula. Tak tahu siapa puak ni, tuan-tuan. Itulah, tuan-tuan. Bila tak ada syariat Allah, jadi macam ni. Kalau ada syariat Allah, Datuk T tu, Datuk Riun, dia tak berani nak fitnah. Dia kena bawa 4 saksi. Wallazina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah. An-Nur ayat 4. Dia kena bawa 4 saksi. Lelaki yang adil, yang tidak melakukan dosa-dosa besar, tidak mengekali dosa-dosa kecil, yang melihat zina itu serentak. Mana ada orang nak boleh tengok orang berzina, tuan-tuan? 4 orang nak tengok. Mana ada rumah orang dinding berlubang sampai begitu banyak? Betul atau tidak? Kecuali dia kena masuk sama duduk dalam bilik tu tengok. Takkan kalau kita tengok zina kita nak biar, mesti kita halang. Betul tak, tuan-tuan? Sebab itu syarat dia ketat. Nak dapat 4 saksi memang sampai kiamat tak akan dapat. Kerana Allah nak mengajar kita Islam menjaga kehormatan orang. Nampak tak, tuan-tuan? Tak boleh mengaib dan memalukan orang tanpa sebarang bukti. Sebab itu kegagalan membawa 4 saksi, mereka ini wajib disebat 80 kali sebatan. Qazah dia bawa undang-undang hudud. Sebab tu, tuan-tuan, kalau tokoh UMNO berterusan sepulang pada tuan-tuan, mereka mengajak rakyat melakukan bid'ah. Inilah bid'ah. Menolak undang-undang syariat Allah dan Rasul. Menerima pakai undang-undang ciptaan manusia. Yang kedua, mereka mengajak rakyat melakukan kefasikan. Fasiknya apa dia? Melanggar batas ketentuan agama. Betul tak UMNO buat kerja ni? Kadang-kadang pemimpin cakap, kalau semua nak ikut Islam, orang Melayu tak boleh maju. Nampak, tuan-tuan? Jadi, jangan peduli sangat soal dosa pahala, halal haram. Nampak tak, tuan-tuan? Ini cakap-cakap orang fasik. Fasik berlaku dalam 2 bentuk. Perbuatan atau perkataan. Nampak? Ini fasik lah, perkataan. Kita tahu haram. Mengaku haram. Makan juga benar haram. Fasik. Tapi kalau dia benda tu haram, dia kata tak haram, kafir. Yang main-main, tuan-tuan. Inilah pemimpin negara kita. Mengajak rakyat melakukan kefasikan. Nampak tak? Yang ketiga, mengajak rakyat melakukan kemaksiatan. Cuba tuan-tuan tengok. Kerajaan UMNO Barisan Nasional senantiasa menganjurkan program-program yang tidak baik. Betul atau tidak? Himpunan besar-besaran, pergaulan bebas lelaki perempuan. Kan? Bawa masuk membenarkan penyanyi-penyanyi yang berpakaian lucah, yang berpakaian tidak senonoh. Betul tak? Ini siapa? Atau macam mana orang UMNO kata, kami pilih Najib, kami takkan dibertanggungjawab di akhirat. Itu dia punya kerja, dia tanggungjawab. Siapa kata, tuan-tuan? Saya nak tanya pada tuan-tuan.
Saya datang ke Bentung. Siapa yang jemput? Nordin jemput. Betul Nordin? Saya takkan sampai ke Bentung kalau tak ada jemputan. Jadi ada kaitan dengan Nordin tak? Saya pinjam motosikal Nordin. Saya panggil Nordin, boleh tak? Saya 57 ni berapa? 40 lebih. Muda lagi tak apa. Kalau lebih tua pada saya panggil abang. Saya jenis hormat orang tuan-tuan. Jangan kita ingat kita ustaz, kita sebut nama orang ikut suka tak boleh. Yang lebih tua kita sebutlah Tuan Haji kan? Haji Bakhil kan? Ni saya tak. Saya pinjam motosikal saudara Nordin. Okey? Saya guna motosikal tersebut untuk melakukan jenayah. Saya ditahan polis. Motor dibawa ke balai polis. Cek pendaftaran hak milik Nordin. Nordin akan dipanggil ke balai polis atau tidak? Logik akal lah dulu kan. Sekarang baru kita baca Al-Quran. Wa man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha. Surah An-Nisa ayat 85. Satu contoh lagi sebelum saya terjemah. Di tengah jalan tadi, main road, ada kayu melintang tuan-tuan. Sehingga kenderaan-kenderaan sukar nak lalu lalang. Saya pergi tarik kayu tersebut ke tepi jalan. Dapat pahala tak tuan-tuan? Kalau kerana Allah kan? Kalau kerana Malaysia tak dapat tau. Kerana Allah dapat. Sahabat Nabi, apabila ada orang kafir datang minta sedekah, tak nak bagi. Takut tak dapat pahala. Allah turunkan Al-Baqarah ayat 273. Lama mana kata Allah, ikhlas kerana-Ku, kepada orang kafir pun kamu dapat pahala. Ini kan pula tuan-tuan, kita bagi pertolongan yang baik kepada orang-orang yang beriman, pada golongan yang nak menegakkan keadilan, nak menghapuskan kebatilan, kezaliman, takkan tak dapat pahala. Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 85. Barang siapa yang memberi pertolongan yang baik, dia sama-sama akan mendapat bahagian pahala. Tapi barang siapa yang memberi pertolongan yang tidak baik, dia sama-sama memikul dosa. Siapa yang mengundi Najib sehingga dia jadi Perdana Menteri? Najib mengeluarkan lesen judi, lesen arak, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Takkanlah tak ada kaitan dengan orang yang mengundi dia. Siapa yang bawa saya ke Bentung? Saudara Nordin. Kan? Kalau malam ni saya ceramah, saya hentam UMNO kau-kau, kawasan PAS, kawasan marah, dia mesti cari Nordin. Dia tak cari aku, berani cari pulanya tak? Boleh tak? Kita baca lagi ayat Quran pada hari akhirat kelak, surah ke-17 Al-Isra ayat 71. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Hari yang mana setiap manusia akan dipanggil bersama-sama dengan pemimpin-pemimpinnya. Tuan-tuan, di dunia, siapa pemimpin kamu? Orang Melayu di Sungai Siput, kami Belu. Beratur ramai-ramai, tuan-tuan. Dia orang toleh ke belakang. Dia kata, Inna dah sami. Orang acurah. Hadis Nabi, riwayat Bukhari. Al-mar'u ma'a man ahabba. Manusia itu, di hari akhirat, dia akan bersama-sama dengan orang-orang yang dia kasih. Kita nak bukti, kita kasih kepada ulama, kita cinta kepada Nabi, kena bukti tuan-tuan. Kalau sekadar selawat, orang UMNO pergi awal masjid hari Jumaat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad 10,000 kali. Saya tak nafi baik selawat tersebut. Khotib berkhutbah, kita wajib melaksanakan undang-undang hudud. Yang selawat 10,000 kali tadi, dia buat hidung kembang kat Tok Khotib.
Maknanya dia tak suka hudud kafir. Selawat tadi tak jadi. Walladzina kafaru fata'tal lahum wa adalla a'malahum dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Surah Muhammad ayat 8 dan 9. Allah sebut dan orang-orang yang kufur tidak beriman, maka kecelakaanlah ke atas mereka dan Allah mensia-siakan amal-amal mereka. Yang demikian itu adalah kerana apa? Amal mereka menjadi sia-sia kerana mereka buat hidung kembang. Zalika bi annahum karihu ma anzalallah. Yang demikian itu adalah kerana mereka membenci, mereka tidak suka apa yang diturunkan oleh Allah, hukum-hukum syarak, undang-undang Islam yang nama hudud qisas ta'zir. Mereka tak suka. Fa ahbata a'malahum. Sekali lagi Allah menyatakan Allah menghapuskan segala pahala amalan-amalan mereka. Tak berpahala, tuan-tuan. Agak-agak abang lah. Ustaz UMNO berani tak forum dana dengan saya? Mufti Pahang berani tak agak-agak? Saya tak cakap besar, tuan-tuan. Saya bawa poin-poin ni lari Mufti. Saya akan sebut siap dengan muka surat. Balik rojak. Tak payah kitab besar. Saya nak bawa kitab tafsir pimpinan Ar-Rahman. Pemimpin UMNO. Kita bukan tolak Quran. Kita tak tolak Muhammad. Kita tak tolak hudud. Tapi itu jadi tapi. Firman Allah di pertengahan ayat 89. Kalau tuan-tuan buka tafsir pimpinan Ar-Rahman, ada tak? Tak ada. Lain kali kena beli satu. Lain kali bila ustaz datang dia nak rojok, nak bagi tuan-tuan dengar semua. Kadang-kadang yang ramai-ramai ni bukan nak percaya kat aku ni pun. Ada seorang ustaz UMNO. Dia kata, mana hampa tahu cari long tu, baca Quran betul tu. Surah sekian, ayat sekian. Dia UMNO. Kan? Macam ni lah. Dan tak boleh macam aku diam, sudahlah. Kan? Masing-masing lah. Hang ada kelemahan, aku ada kelemahan. Hang ada kelebihan, aku ada kelebihan. Kelebihan hang UMNO. Kelebihan aku pas. Kan? Dia kritik saja masjid. Tu tak cerdik, tuan-tuan. Di masjid yang sama, saya pun ada kuliah di situ. Kan? Saya tak pernah kritik jadi UMNO. Kalau tuan-tuan nak tahu nama dia, bayar RM1,000. Rahsia kerajaan OSA ni. Dia berlakon, tuan-tuan. Pergi masjid biru, cakap macam orang biru. Pergi masjid hijau, cakap macam incredible hak. Orang hijau. Cerai ni kaki. Saya pergi masjid UMNO kan, masjid PAS tu sama je. Cuma kebelakangan ni ya tuan-tuan, saya dah ubah sikit pendekatan saya. Saya tengok lebih berkesan pada dulu. Tapi jelas, tegas. Hikmah lah tu. Siapa nak berpegang pengertian hikmah lemah lembut, buat. Saya hikmah saya tegas dan benar. Haram kata haram. Dosa kata dosa. Zalim kata zalim. Siapa nak berpegang dengan lemah lembut, buat. Yang saya tak lemah lembut ni seorang M. Dok Kilau. Orang Pahang. Pahang kan? Amboi, hampa tak mengaku no. Aku mati-mati kita dia orang Pahang. Orang Perak no. Nasib baiklah bukan orang Kedah. Kau tak kemaluan besar aku. So, tuan-tuan, cerita macam tu. Kan? Jadi makna kesimpulan. Kesimpulan, tuan-tuan. Jam lama buat. Nah, boleh lagi? Yang kali jemputlah pula. Nanti malam ni semua saya ceramah lama-lama habis modal aku. Modal dah tak banyak dah ni. Nak habis ni. Sebagai seorang pejuang Islam, tuan-tuan, saya nak mengajak diri saya. Saya pun ahli PAS sejak tahun 1992. Cuma saya tak nak pegang jawatan kerana saya lebih suka buat kerja dakwah ni. Peluang kita lebih luas. Sekarang di Selangor. Setiap bulan saya beri khutbah Jumaat, tuan-tuan. Masjid Raja pernah masuk dah. Di Banting, Shah Alam Absar.
Cuma tak khutbah lagi. Kan? Di masjid Shah Alam tu belum lagi lah. Situ susah sikit. Tapi masjid lain semua habis dah tuan-tuan. Inilah peluang kita. Saya prepare, saya buat persediaan tuan-tuan. Khutbah bagi kau-kau yang baca ayat. Buka pun bengih tuan-tuan. Tajuk pada hari ini. Makanlah buah-buahan tempatan. Allah. Letih tuan-tuan khutbah jemaat macam tu. Letih. Depa kata durian Pahang tidak ada. Tak ada durian. Belum ni. Lain kali nak jemput ceramah masa musim durian. Duk bagi tahu 40 kali dah tak apa. Kan? Saya sanggup biar hilang suara. Tak apa janji beli makan durian. Jadi kesimpulannya sebagai seorang pejuang Islam. Pertama, saya nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan dan saya, marilah kita mendalami ilmu-ilmu agama dan ilmu dunia sebagai persiapan. Ilmu dunia tak ada pun tak boleh tuan-tuan. Ustaz UMNO datang kampung saya, kampung sebelah. UMNO yang menjaga bangsa dan agama. Alamak. Malam esok saya jawab balik, minta maaf tuan-tuan. Kerana UMNO lah. No Aisyah Bukhari murtad. Di mana yang kita menyatakan UMNO jaga bangsa dan agama? Di dalam Perlembagaan Persekutuan Perkara 12/4. Dia sebut apa yang sebut? UMNO gigit jari dia. Hak yang dengar. Alamak, ustaz ni datang boleh jawab balik. Kena ada ilmu. Ilmu Quran hadis saja tak cukup tuan-tuan. Saya sebagai ustaz semua saya baca. Seksyen 11 tahun lepas Ramadan. Kuliah subuh kali pertama dan kali terakhir. Pengurusi surau tersebut ketua bahagian. Ketua UMNO bahagian mana tak tahu. Pagi tu dia naik kereta harga juta katanya. Ada seorang UMNO. Dia angkat tangan. Nak tanya tuan penceramah sikit. Ketika saya berceramah ni, saya kata insyaAllah boleh. Yang mana saya boleh jawab, saya akan jawab. Yang tak boleh jawab pun saya akan jawab. Tak boleh jawab pun nak jawab. Jawab juga. Wallahu'alam. Hanya Allah saja mengetahui. Jawab juga. Saya nak tanya tuan penceramah. Itu tuan. Ilmu penting. Kenapa ni Aziz sudah 20 tahun memerintah Kelantan hingga ke hari ini tidak melaksanakan hukum hudud? Oh, saya kata itu senang. Dalilnya? Oh, dia tanya balik. Dalilnya karena Perlembagaan Persekutuan Perkara 75 yang menghalang pelaksanaan undang-undang Islam di Malaysia. Saya hurai tuan-tuan. Oh, lama. Dia dengar-dengar curah. Lepas tu saya masuk ayat Quran. Kewajipan melaksanakan undang-undang hudud. Menafikan tidak wajib. Tapi itulah kali pertama dan terakhir tuan-tuan. Surah UMNO. Sebab kita tak ada ilmu. Ayat Quran hadis saya tak timbang. InsyaAllah banyak dah. Silap tanya terlanyak UMNO. Quran. Tapi dunia kita tahu juga. Nampak tuan-tuan? Tuan-tuan kena cerita ni. Perkara 75 tidak membenarkan negeri-negeri di bawah persekutuan melaksanakan undang-undang yang berlawanan dengan undang-undang persekutuan. Yang kedua, apabila berlawanan, kerajaan persekutuan boleh menggunakan mageran, Majlis Gerakan Negara, untuk mengambil alih pentadbiran negeri Kelantan atas dasar berlaku rusuhan, ketidakharmonian kehidup rakyat. Bila jadi kucak kacir, dia ambil kesempatan tuan-tuan, itu undang-undang terbesar, mageran. Jadi kita yang berjuang selama ini melalui pilihan raya, kita serah Kelantan senang-senang ya ke UMNO. Rugi lah tuan-tuan. Sekarang kita laksana apa yang termaktub dalam lingkungan batas-batas undang-undang yang ada pada kita sahaja. So bila Tuhan tanya, tak ada masalah. UMNO sekat kami. Kita berjuang susah payah tuan-tuan nak bagi ke UMNO senang-senang. Banyak cantik.
Nampak itu pintu besar, dia raut. Ilmu. Kena ada ilmu. Lepas tu saya senantiasa banyak membaca. Dan saya suka catat. Apa yang poin-poin dalam harakah, saya potong akhbar tu, saya simpan. Esok jadi bahan bukti di mahkamah, mana tahu saya dihadapkan ke mahkamah. Tuan pada satu hari dibentuk telah memfitnah UMNO dan Barisan Nasional. Apa dia fitnah saya? Dia kata bagaimana? Kita buat keluar akhbar. Adakah ini fitnah? Hakim boleh tak jawatan teruslah. Saya jadi ketua hakim pula. Yang bersalah ialah Adnan. Adnan kata, apa kena mengena dengan aku? Ilmu agama dan ilmu dunia. Yang kedua, keikhlasan dalam perjuangan. Jangan kita berjuang kerana nak dapat jawatan. Saya pun ramai dah tuan-tuan yang war-war. PKR juga beri tawaran kepada saya. So, tadi atas PKR. Di AP pun sopa tuan-tuan. Itu aku jadi ustaz di AP. Pas pun ada juga bunyi-bunyi di negeri Perak. Ustaz datang tanding sini. Kami rekomen nama ustaz. Saya tak payahlah. Saya berjuang bukan kerana jawatan. Kalau tidak glamour, tuan-tuan, saya dah glamour lama dah. Siapa tak kenal cari lu? Kalau ada di kalangan tuan-tuan dan perempuan yang belum mengenali saya, alamat umur pendek. Budak 4 tahun tuan-tuan di Selangor, dekat Tesco. Dia tengok saya, dia tarik tangan mak dia. Ibu, cerai. Dia panggil aku cerai. Aku sepak cuma. Ustaz Syahril. Saya sekarang tentu bukan cakap glamour di Malaysia lama. Sekarang glamour di Indonesia pula. Tahun lepas saya pergi ceramah di Indonesia. Ramai tuan-tuan. Cakap Indon. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah sekalian. Cakap Indon tu. Maaf ya Pak. Saya ingin bertanya kepada bapak-bapak. Di antara bapak-bapak, siapa kepala bapak? Oh, dia. Siapa kepala bapak? Oh, Indun berkata, kapan Pak Ustaz? Kapan? Siapa mati? Nak kapan siapa? Okey, malam ni sama. Sedap. Hampa saja tak jemput aku dah lama. Musim durian jemput. InsyaAllah saya bagi laluan. Tapi hujung-hujung bulannya 22 hingga ke 31 bulan saya ada kawasan. Kan? Jadi tuan-tuan tak payahlah teruk sangat nak bayar sagu hati bagaimana? Tak boleh bagi 500, bagi 1,000. Tak ada masalah. Kalau daripada Kedah jauh, saya pun letih, tuan-tuan pun kuat tinggi kan. Ni kat KL je kan. 500, 600 tu cantik lah tu. Durian bagi satu van, selesai masalah. Balik kat Gombak menjaga durian tu. Tak cerita ya, bini aku pun ketawa dah. Dia dengan saya tu tuan-tuan, isteri saya dulu kini selamanya. Mana-mana saya pergi semua dia ikut. Tu bukan apa tu, bimbang aku kahwin seorang lagi. Kita perlu ikhlas di dalam perjuangan. Yang ketiga, kita perlulah berkorban. Apa saja, harta ataupun nyawa, atau apa saja. Burung pipit tuan-tuan yang cuba memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam dengan paruhnya yang kecil. Kerana dia bimbang esok dia Tuhan tanya, apa sumbangan kamu untuk menyelamatkan Ibrahim? Burung pipit tu kata, ya Allah ya Tuhanku, ini saja yang aku mampu. Takkan kita tak mampu untuk Islam? Saya boleh berceramah, bagi tenaga, bagi masa ni buka sekolah pula sana, sekolah pas lah. Kalau saya pas akan sekolah no. Tapi guru-guru saya tak nak libat ke tepat. Itu biar saya seorang. Saya tak nak mereka cakap soal politik dalam sekolah. Kita kena ada peraturan. Tak mau tuan-tuan, sebab kita dah buka, nak buka ni susah. Nanti orang tutup pun jadi masalah. Sumbangan orang ramai. Nanti sebentar je.
Pengorbanan akhir sekali ialah hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sebut tadi ayat kursi amal tuan-tuan. Amanah Rasul amal di sebelah malam. Qul huwallahu ahad 3 kali jangan tinggal. Kalau boleh solat berjemaah subuh kekal tuan-tuan. Kalau boleh. Tak boleh sama-sama dengan isteri kita. Kan? Kalau kita tak pandai jadi imam, bagi isteri nak jadi imam. Hampa ikutlah penyembah. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, mengekali solat subuh berjemaah, mendapat perlindungan Allah sepanjang hari tuan-tuan. Tak mau kan tuan-tuan? Sebagai pejuang Islam kena ada. Kena ada juga tuan-tuan, bangun malam. Bangun malam, solat malam, bukan untuk buang air kecil. Tak boleh banyak. 3 rakaat cukup. 2 tahajud, 1 witir. Witir yang terakhir, 1 rakaat sujud, niat doa, minta pada Allah, ya Allah, hancurkanlah UMNO dan Barisan Nasional. Jangan duk minta kaya. Esok bila hampa kaya, hampa tak jadi PAS dah. Sekarang tak apa lah. Ustaz pun sama juga. Dah mula hidup mewah, kereta mewah, mula dah. Renggang dengan perjuangan PAS. Saya dapat kekalkan tuan-tuan. Walaupun kereta saya, rumah saya tak berhutang 1 sen. Saya tak teringin nak tukar kereta. Saya duk pakai kereta tu dah masuk tahun ke-8. Wira manual 1.5. Saya beli barulah sampai sekarang. Apa perlu tukar? Kereta tu tak ada masalah. Kan? Besok kalau kita hidup mewah, mula lah. Camry. Nordin tanya, Ustaz, nak jemput ceramah boleh? 1,000 boleh bayar? Saya pakai Estima ni. Takkan nak bayar sikit. Kan? Saya di sini ada sahabat pula bawa tuan-tuan. Saya tak pandai jalan-jalan ni, ini kelemahan. Saya tak ingat. Kan? Sahabat guna kereta dia, minyak dia, tenaga dia. Kan? Kita kena ada hati perut juga. Betul tak? Kan? Kita bukan boleh bagi ikut suka je. Sekali-sekala boleh lah tuan-tuan. Kalau hari-hari nak tinggal isteri, nak tinggal rumah, tuan-tuan senang. Kan? Isteri sakit pun kena tinggal juga. Nak bawa ustaz, utamakan ustaz pada isteri. Bukan senang. Saya di utara, anak saya. Anak sulung. Yang bawa saya. Tu pun tuan-tuan kena bayar. Banyak free. 20 hari dia bawa 1,000 dia bayar. Kan? Saya tak mampu dah nak pandu-pandu kereta. Kan? Kalau terpaksa baru saya pandu. Tapi bila saya pandu, laju tak berapa laju. 140, 150. Saya kena tahan dengan polis. Cik tahu tak kesalahan? Pandu laju. Maaf lah Datuk, saya ni tak sihat ni. 2 hari dah tak balik rumah ni. Demam. Orang tak sihat, pandu pelan-pelan. Dia pula ajar aku. Minta IC, minta lesen. Dia pun bagi lesen. Allah, Ustaz. Dia kenal aku. Selamat. Tak kenal lah pagi malam ni. Jadi polis ni pandai menipu tu kan. Rupanya dia pegang 2 buku. Satu buku yang saman tu. Satu buku kosong. Dia koyak yang kosong dia bagi kat saya. Dia kata tadi kita tak nak saman. Bukan ada apa pun tak. Acah je. Sebab orang dah tengok tahan. Polis pula ajar aku menipu. Sekali itu saya langgar traffic light. Saya duduk langgar traffic light ingat 100 tahun dah tuan. Tapi pandai-pandai tupai melompat jatuh juga ke tanah. Saya kena di Sungai Petani. Saya sebelum nak langgar traffic light, saya tengok cermin dulu. Tengok tak ada line belah lah. Tahu-tahu tengok rider datang. Tepi. Galak tuan-tuan. Galak. Tak hormat polis. Dia marah kat saya dulu. Tak marah Datuk. Saya senang hormat. Kalau hormat, kenapa langgar traffic light? Saya dah ada belakang. Saya tengok jalan cermin Datuk tak nampak. Wallahi tuan-tuan, saya jawab dia itu. Saya tak bimbang. Tak apalah, saya salah. Tengok lesen, tengok lesen. Bagi. Dia pun ambil. Inilah repeat nak tulis kesalahan. Tata takdir Tuhan tuan-tuan. Ada seorang Allah lalu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kenapa Ustaz? Allah langgar traffic light. Terus ya.
Tak apa Ustaz, maaf saya nak pergi kerja. Okey. Polis tadi yang galak. Bengih. Ni Ustaz ke? Saya kata memang Ustaz. Bukan baru nak start. Kenapa Datuk? Minta maaf lah Ustaz. Saya menjalankan tugas. Tak apa Datuk. Saya pun minta maaf. Dia pula. Kerana saya langgar. Tak apa Ustaz. Ustaz nak pakej mahal ke pakej murah? Oh, ada pakej. Lain kali kalau polis tangkap apa minta pakej murah. Yang mahal macam mana? Yang mahal tadi kesalahan langgar traffic light 300. Yang murah saya akan tulis kesalahan tak guna tali pinggang keledar RM40. Saya pilih yang murah pada tu. Dia pun tulis pakej murah. Tidak guna tali pinggang keledar. Bayar RM40. Lain kali bila kena tahan polis minta pakej murah. Cerita dia macam tu kan? Jadi tuan-tuan, kita kena ada hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Minta banyak-banyak. UMNO ni tuan-tuan memang dah teruk dah. Dah 4 buah negeri hilang, tidak mustahil akan hilang lagi beberapa buah negeri. Mungkin pada pandangan saya persekutuan ni agak mungkin lambat. Itu pun tak tahu dalam ilmu Allah. Tapi sebagai persiapan kita, ilmu, keikhlasan, pengorbanan dan hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, baca Quran. Selawat banyak-banyak, solat malam insya-Allah. Jadi malam ni memang panjang umur saya sama. Cukuplah. Nampak tuan-tuan bermata dah jadi 10 dah. Jadi izinkan saya 1 minit lagi masa kecederaan. Saya dah buka sekolah tuan-tuan. Tapi mutmainah bukan sekolah saya. Geran tak ada nama saya. Dan saya tidak sign. Saya tidak boleh sign bagi pihak sekolah. Saya tak mau. Takut timbul fitnah. Saya hanya sekadar cari dana. Kini dah ada 2 bangunan, A dan B. A 2 tingkat, B 3 tingkat. Sekarang bangunan C di dalam pembinaan. Bangunan 2 tingkat untuk asrama. Tempoh pengajian 4 tahun. Ada pamphlet kat luar tu. Tuan-tuan yang bekerja, tolong ambil lebih sikit. Dalam fasa yang ketiga ni, bangunan C ni, kami masih memerlukan 100,000 lagi. Saya dah dapat 300,000 dalam tempoh 5 bulan yang pertama. Jadi bangunan 2 tingkat ni akan diguna untuk asrama. Di bawah tu dewan solat yang boleh muat 200 orang. 40 kali 75. Jadi asrama yang sedia ada ni kami tukar jadikan kelas pengajian. Lelaki sahaja umur 13 tahun. Tahun ni darjah 6, tahun depan layak untuk memohon. Kalau mahjawi dan Al-Quran, insya-Allah. Tempoh pengajian 4 tahun. Tahun kelima, kita cadangkan ambil SPM. Kalau semelang, sepulang. Universiti tempatan, kalau luar negara, kami akan nurut sama ada ke Yaman ataupun Syria atau Mesir. Sebab kita ada ustaz-ustaz yang daripada sana. Mana dia dah balik, dia tahu cara bagaimana nak belajar kat sana. Kami, sistem kami, pengajian Al-Quran, bahasa Arab, IT, akademik. Dan pengajian agama semua dalam bahasa Arab. Jadi tuan-tuan, kami buka sistem wakaf. Tak ada had, bukan satu kaki persegi RM50. 10 sen pun boleh sembah. InsyaAllah sahabat saya akan ada tabung tu. Tuan-tuan niat dah wakaf. Bangunan 3 tingkat ni kami wakafkan dengan nilai 700,000. Jadi sumbangan tuan-tuan wakaf ni kita akan gunakan untuk pengurusan status mutmainah. Termasuk nak membiayai fasa ketiga. Jadi niat wakaf untuk hidup atau mati RM1 pun dapat pahala. Jangan bimbang. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Walaupun sebesar debu. Selama mana ikhlas anak Allah, insya-Allah berpahala. Boleh tuan-tuan? Jangan ngangguk saja. Tung ada kat luar. Yang bekerja, ya. Sekolah tu di Sungai Tani tu lagi. Ya, elok tuan tanya. Sikit masa kecederaan seminit ni. Jadi bagi yang selalu bayar cukai pendapatan, untuk mengelak daripada membayar cukai pendapatan, ganti dengan zakat. Melalui kami keluarkan resit dapat pelepasan cukai. Kami menjadi amil zakat yang sah bagi negeri Perlis. Sekolah di Kedah tu lagi, tapi zakat negeri Perlis. Anak Perlis, dia buat perjanjian surat kepada, dia bagi 50-50. Jadi makna bila saya kumpul duit 100,000, satu untuk kau, satu untuk aku. Jadi sekolah dapat 50,000, majlis agama 50. Jadi cara tu tuan-tuan dapat membantu juga supaya sekolah ni, dan saya alhamdulillah tuan-tuan ada 4 orang penghafal Quran, semua orang Malaysia.
saya tak ambil wala negara. Susah, visa dan sebagainya. Dan ada 2 orang pakar bahasa Arab. Seorang ustazah, seorang ustaz. Memang hebat-hebat. Model saya memang pandai mengajar tuan-tuan. Walaupun umur 28, tapi dia ajar hadis memang sedap. Kuliah dia saya pun ikut. Saya bersyukur, ilmu saya bertambah lagi tuan-tuan apabila saya bergaul dengan mereka. Timbalan model, seorang hafal Quran. 11 tahun belajar kat Yaman. Dia boleh ingat tuan-tuan ayat ni surah mana, dalam mana, belah kanan atau kiri dalam Quran. Saya tanya dia 10 saat dengan izin Allah. Dia boleh tunjuk ni ayat yang Ustaz cari. Nah, makna mahir yang mereka macam ni. Sebab tu saya bagi gaji yang agak lumayan. Memang tak cukup tuan-tuan yuran. 5,000 saya kutipan, kos operasi 15,000. Setiap bulan dia tipik 10,000. Tapi dengan pertolongan Allah, dah 3 tahun ni masuk tahun ketiga, ada 56 pelajar, lelaki ke semua. 12 orang kalau tak salah saya, daripada Selangor. Jadi tuan-tuan pergi tengoklah. Kami ada juga seni mempertahankan diri. Kalau balik ke Kedah, sahabat-sahabat orang Kedah boleh tinggal. Jadi itulah sikit. Malam ni tuan-tuan tengoklah. Ada juga barang-barang yang saya bawa. So, terima kasih. Paling lama saya ceramah malam ni. Walaupun dalam keadaan saya tak ubah sihat. Ribuan kemaafan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalladzi mali wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Kita solat terus tuan-tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada beberapa pengumuman. Pada 19 bulan 6 kita ada timbalan Dewan Pemuda Pusat di markas ini. Kita buat ceramah bersama dengan kepimpinan Saudara Samsul. Pagi itu kita ada pamphlet di sekitar Kawasan Bentor, Pasar, dan malam tu ada ceramah di sini 19 bulan 6. Dan yang keduanya saudara lain dia menjemput kepada ahli jemaah semua ke rumah beliau pada Rabu malam Khamis. Kebetulan dia dapat anak dan dia berhajat untuk buat kekah lah.